Bertemu kembali rentasan berita edisi 882. Saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama. Netizen seberang, lompat parti dikatakan bukan satu kesalahan. Kepada ulama PAS, berhentilah menjadi lebay malang. Selamatkah restoran Mama? Laporan sudah pun dibuat, tolong buat siasatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata, tindakan ahli politik melompat parti tidak menjadi satu kesalahan di negara ini kecuali melibatkan pembayaran wang oleh pihak tertentu. Menurut beliau, pemimpin atau ahli politik bebas melompat parti mengikut pendirian mereka kerana tiada undang-undang yang melarang mereka daripada berbuat demikian. Akta anti lompat parti tidak wujud lagi. Jadi sebab itu saya tidak mahu komen sangat. Ini bukan satu kesalahan dan terdapat juga mereka keluar parti jadi hebat. Itu bukan satu kesalahan di negara kita, katanya di Petik Ashraf Awani. Bila mengambil contoh kes ahli Parlimen Sekijan Natra Ismail yang disiasat oleh SPRM dan didapati tiada kes. Kenyataan Azam Baki itu sebagai mengulas gesaan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado Jumaat lalu agar SPRM menyiasat unsur rasuah berhubung perbuatan melompat parti di negara ini. Rata-rata netizen yang mengunjungi laman Astro Awani melahirkan rasa tidak puas hati terhadap kenyataan Azam Baki itu. Netizen Abdul Rahman Khamis berkata lompat tak salah. Yang salahnya lompat untuk selamatkan diri daripada terbabit dalam kluster mahkamah. Gitu. Komen Abdul Rahman telah mendapat 57 likes. Seorang lagi netizen Akmal Farid Fuad berkata, ahli politik boleh melompat kerana tiada undang-undang yang menghalangnya. Kalau lompat disebabkan prinsip tak melibatkan imbuhan dan sebagainya, then okeylah. Tapi yang orang suruh siasat tu bila ada dakwaan lompat sebab dalam reward atau diugut dengan punishment, sebab itu kena siasat. Barulah tahu dakwaan itu benar atau tidak. Tak nak ulas tak apa, tapi siasatlah, ujarnya. Netizen yang memakai nama Sarip Dol pula menyindir. Tak payah mengundilah kalau boleh lompat sana sini. Kau ingat minyak tol free ke? Pergi balik mengundi lepas tu lompat sana sini. Netizen Azlan Said pula menegur SPRM. Katanya terang lagi bersuluh. Siapa yang lompat akan diberi habuan. Pengerusi GLC atau menteri. Takkan itu pun SPRM tak nampak lagi. Netizen Muslim bin Azman pula mempersoalkan kefahaman Azam Baki tentang rasuah. Kalau lompat parti bagi jawatan menteri, jawatan GLC elang berpuluh ribu, salah tak? Kalau tak reti jawab, baik letak jawatan. Definisi rasuah pun tak tahu macam mana nak jadi pengarah Pesuruhanjaya SPRM. Banyak lagi suara-suara netizen yang jelas kesal dan kecewa dengan kenyataan Azam Baki yang tidak dilihat memiliki iltizam yang tinggi untuk menyiasat gesaan Abdul Hamid. Untuk rekod sebuah audio dengan suara mirip Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut mengenai scheme of things dibocorkan oleh laman Facebook yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dikatakan dirakam dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari tahun lalu. Kalau kita ambil kata seorang-seorang saya dah cakap apa-apa, mungkin ada di antara mereka, terutama kalau mereka ada tawaran-tawaran sesuatu, why not? Ujar suara dalam audio tersebut. Suara itu juga menyebut mahu memberi songkokan jawatan kepada penyokong bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dengan Najib dan puak-puak dia, lagi-lagi kalau ada jawatan, tak jadi Perdana Menteri, jadi Chairman of PLC. Satu laporan telah dibuat kepada SPRM pada 1 Jun 2020 susulan kemunculan rakaman suara mirip Muhyiddin Yassin itu. Namun sehingga hari ini rakyat masih menunggu apa terjadi kepada laporan itu. Kenyataan Abdul Hamid jelas membuka pekung di dada Kerajaan Perikatan Nasional yang turut disembunyikan menerusi jubah dan serban agamawan yang bersekongkol. Gesaan supaya episod kata-kata politik ini disiasat seolah-olah mengiyakan bahawa audio mirip suara Muhyiddin Yassin itu adalah benar. Maka tidak wajar bagi SPRM menggunakan alasan tiadanya undang-undang anti lompat parti di negara ini kerana yang harus disiasat ialah sama ada wujud rasuah sebagai ganjaran melompat, bukan perbuatan melompat parti.
Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado menempelak Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Ustaz Muhammad Nur Hamzah yang menuduh beliau hanya beremosi dan tidak menggunakan saluran yang ada. Bagi saya, apa gunanya ilmu agama tinggi melangit yang ada pada diri masing-masing tetapi takut untuk berterus terang selain tidak berusaha untuk mengatasinya, kata Abdul Hamid, lapor Malaysia Gazette. Dalam ucapan terakhirnya kepada media, Abdul Hamid menyuarakan rasa kurang senang campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam pasukan polis diraja Malaysia PDRM. Beliau juga mengakui hubungannya dengan Hamzah memang tidak harmoni. Wahai para ulama politik sekalian, sila buka mata dan dengar tentang penjelasan diberikan. Sebelum mengkritik tindakan saya, dedahkan campur tangan menteri dalam pengurusan PDRM, ujarnya. Abdul Hamid mengulangi kenyataannya bahawa beliau sudah menjelaskan di hadapan media bagaimana aduan telah dibuat kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Setiausaha Negara tentang hal berkenaan. Adakah para ulama politik ini tidak faham tentang penjelasan itu? Soalnya, Abdul Hamid juga mendakwa wujud campur tangan Hamzah yang disebutnya sebagai MDN untuk menentukan jawatan pengarah cawangan khas PCK Bukit Aman. Bukan saya sahaja yang menghadapi masalah dengan MDN. Jabatan cawangan khas JCK turut kurang senang dengan tindakan beliau sejak setahun lalu. Saya dimaklumkan MDN telah memaksa JCK melakukan beberapa operasi bagi tujuan politik dirinya. Saya tidak boleh dedahkan operasi apa kerana setiap operasi JCK adalah rahsia. Tetapi cukuplah untuk mengatakan bahawa objektif operasi itu tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada JCK untuk memelihara serta menguruskan keselamatan negara, katanya seperti dipetik. Abdul Hamid berkata pihak JCK menolak untuk turut serta dalam operasi tersebut dan melaporkannya kepada Perdana Menteri. Menteri berkenaan dikatakan mengatur langkah untuk menjadikan budaknya, iaitu bekas pegawai kanan JCK, menyandang jawatan PCK Bukit Aman kerana individu itu mudah mengikut arahan Menteri. Sebagai bukti, pada 16 Februari lalu, PCK sedia ada telah dipanggil oleh Ketua Setiausaha KDN sebelum meminta beliau mengakhiri kontraknya secara sukarela. Jika tidak, notis sebulan bagi pemberhentian kontrak akan diberikan. Menteri tersebut seolah-olah tidak sabar melaksanakan budaknya mengisi jawatan tersebut sedangkan kontrak PCK akan berakhir pertengahan Jun ini, dakwa Abdul Hamid menurut laporan. Sementara itu, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan turut menyuarakan pandangannya menyokong kenyataan Abdul Hamid. Beliau mendakwa campur tangan ahli politik dalam urusan PDRM berlaku sejak dahulu sehingga mengganggu operasi perkhidmatan pasukan berkenaan. Malah ada dalam kalangan ahli politik cuba mengawal pihak berkuasa dengan mengeluarkan arahan secara terus kepada pegawai operasi tanpa pengetahuan Ketua Polis Negara, lapor utusan Malaysia. Jika kita lihat kenyataan kedua-dua bekas Ketua Polis Negara ini, nampaknya pekong ahli politik yang menempel di dada PDRM sudah lama berlaku. Ia berlaku di Malaysia, negara yang kita cintai ini, bukan dalam drama ataupun sebuah drama polis Hong Kong. Mengulas mengenai pendedahan ini, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu Datuk Raja Kamaru Bahrin Shah membangkitkan apa yang disyakinya sebagai campur tangan politik di Terengganu. Baru-baru ini di Terengganu yang dikuasai PAS, beberapa pegawai kerajaan Yayasan Terengganu telah ditangkap dan digari serta direman selama 7 hari tetapi akhirnya dibebaskan. Ramai pegawai kerajaan sangat marah apabila kaki tangan kerajaan selalu dikambing hitamkan untuk cuba menutup kesalahan orang politik yang dikatakan dari kalangan menteri, Exco dan ahli Dewan Undangan Negeri, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau menyifatkan imej kerajaan Melayu Islam yang bersih dan adil dengan ulama dalam kabinet sebagai hanya janji kosong ilusi dan fatamorgana semata-mata. PAS, kata Raja Kamaru Bahrin, hanya sebagai hiasan penyeri majlis. Para agamawan bisu dalam kabinet diperalatkan untuk mengaburi mata rakyat agar menyerahkan kepercayaan sepenuhnya secara walak kepada kerajaan yang kini diseleweng. Bukan saja PAS kini bisu dalam isu RUU 355 dan hudud yang dahulu dilaungkan, Undang-Undang Sivil dan Jenayah sedia ada pun hendak diseleweng demi kuasa dakwanya. Apa yang berlaku jika benar amat mengecewakan rakyat marhain. Justru agamawan di dalam parti yang kononnya memperjuangkan Islam itu wajar bukan hanya membuka mata tetapi membuka hati nurani mereka agar dapat berfikir dengan jelas. Mereka wajar turut menyokong agar satu siasatan diraja yang bebas atau RCI dijalankan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.
Perlu diingat, wahai ulama, jangan kerana sedikit ghanimah yang diperoleh setelah bersekongkol menebuk atap yang menumbangkan kerajaan yang sah, PAS sanggup memperjudikan agama Islam. Ayam menang, kampung tergadai. Itulah yang berlaku kepada Lebay Malang. Kembalilah PAS ke pangkal jalan. Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia atau Prisma, Datuk Jawahar Ali Taib Khan dilaporkan berkata tiada pekerja dari India yang dibawa masuk maupun kembali semula ke negara selepas bercuti. Dalam tempoh dan keadaan sekarang ini, kami berjaminan tiada pekerja dari India dibawa masuk untuk bekerja di restoran Mama atau pulang semula selepas bercuti. Kita juga buat saringan pekerja, ujian calitan, akur dengan keputusan dan langkah ditetapkan kerajaan, jadi memang tidak ada isu. Mungkin ada kegelisahan kalangan orang ramai bila melihat situasi di India, tapi tidak ada asas kalau nak kata varian dari India boleh disebarkan pekerja di restoran Mama di sini. Lapor Berita Harian. Jawahar berkata pihaknya sering mengingatkan ahli supaya memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh pekerja dan para pelanggan. Kita jaga SOP cukup ketat, malah dalam beberapa minggu kebelakangan ini pihak berkuasa kerap menjalankan pemantauan dan pemeriksaan di restoran. Komitmen dan kerjasama ahli cukup baik setakat ini, katanya. Malaysia merekodkan kes pertama kemasukan varian COVID-19 mutasi berganda dari India yang dikenali sebagai B16171. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia dikesan selepas saringan dibuat di pintu masuk utama negara melalui analisis keseluruhan jujukan Genom atau WGS yang dijalankan dari 24 April hingga 1 Mei lalu. Ia dikesan menerusi kemasukan seorang kerakyatan India apabila melakukan saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, katanya dalam kenyataan lapor utusan online. Varian mutasi berganda B16171 yang mula ditemui di India kini dikesan tersebar ke hampir 28 negara di seluruh dunia termasuk Singapura dan kini di Malaysia menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Untuk rekod, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di India melepasi 20.65 juta menurut data rasmi. Jumlah kematian turut mencatat pertambahan, kini bilangannya ialah 226,169 kematian. Menurut laporan, bilangan kes sebenar mungkin jauh lebih tinggi daripada angka rasmi kerajaan. Kemungkinan jumlahnya 2 hingga 5 kali ganda daripada yang dilaporkan, menurut Brahma Mukherjee, seorang epidemiologis di University of Michigan yang mengkaji kes COVID-19 di India. Tetapi yang pelik, anda semua tak bimbang dan terus mahu melepak di restoran Mama berjam-jam sambil merokok. Terpulanglah sama ada mahu percaya kepada jaminan daripada Presiden Prisma atau tidak. Jikapun anda tidak peduli tentang bahayanya COVID-19 yang varian mutasi berganda B16171 berasal dari India, kini ditemui di Malaysia, sekurang-kurangnya fikirlah tentang tersayang di sekeliling anda. Anggaplah ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa banyak lagi kebaikan yang anda boleh raih jika tidak melepak di restoran Mama walaupun tiada bukti varian mutasi berganda B16171 itu berkaitan. Justru jika tidak ada urusan yang mustahak, lebih baik dan selamat rasanya jika anda semua duduk di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata mana-mana pihak perlu membuat laporan mengikut saluran susulan dakwaan wujud campur tangan politik dalam Polis Diraja Malaysia PDRM oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bado. Jika dakwaan itu benar, pertama dia perlu ikut saluran dengan membuat laporan. Daripada laporan itu orang akan ambil tindakan. Biarlah proses undang-undang itu ambil jalannya yang tersendiri. Katanya sekiranya terdapat isu atau masalah dalam pentadbiran sesebuah jabatan, pegawai kerajaan tidak boleh mendedahkan perkara itu di tempat yang tidak sepatutnya. Mereka sepatutnya mendedahkan isu atau masalah yang dihadapi di dalam mesyuarat di peringkat kementerian Suruhanjaya dan adalah tidak wajar untuk seorang pegawai kerajaan kononnya mendedahkan perkara ini di dalam media sosial. Dari segi undang-undang pentadbiran, ianya dipanggil tindakan yang membelakangkan atau mencela pihak kerajaan. Bukan saya kata pegawai kerajaan tidak boleh beri pandangan atau mengkritik, tetapi haruslah mempunyai saluran yang betul, katanya di Petik Berita Harian. Susulan kenyataan bekas Ketua Polis Negara, beberapa pemimpin Pakatan Harapan tampil menyuarakan pandangan bahawa sebuah suruhan
Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan terhadap Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Antaranya termasuk Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Mereka juga telah membuat laporan polis agar dakwaan Abdul Hamid itu disiasat. Kelmarin Pemuda Pakatan Harapan yang terdiri daripada Ketua Pemuda Amanah Syazli Mudi Muhammad Isnin, Timbalan Ketua AMK Said Badli Shah Said Osman dan Ketua Pemuda DAP Lawat Lee tampil membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung isu campur tangan politik Menteri dalam PDRM. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syazli Mudi Muhammad Isnin berkata pihaknya mengemukakan laporan berhubung 3 isu mutakhir ini membabitkan kenyataan Abdul Hamid Bado dan Hamzah Zainuddin. Pertama, mereka membuat aduan berkenaan kenyataan Abdul Hamid berhubung dakwaan amalan rasuah dalam perbuatan lompat parti oleh ahli politik. Kedua, isu penyalahgunaan kuasa berhubung pelantikan penjawat kanan budak kita. Dan yang ketiga, isu campur tangan Menteri Dalam Negeri terhadap cawangan khas polis. Syazli Munir berkata SPRM mengakui isu yang dilaporkan itu merupakan isu penting dan akan memberikan respons segera mengenainya. Kita menggesa SPRM untuk menyiasat dakwaan serius oleh Abdul Hamid. Dia bukan calon-calon orang tetapi bekas IGP dan kita rasa dakwaan olehnya ada merit yang perlu dipandang serius oleh pihak berkuasa, khususnya SPRM. Katanya, pemimpin Pemuda Pakatan Harapan berkata kenyataan Hamzah dalam rakaman perbincangan pelantikan budak kita dalam pasukan polis adalah sangat tidak wajar. Mereka juga menuntut menteri terlibat perlu digantung tugas bagi membolehkan siasatan dibuat secara adil dan telus. Secara keseluruhannya, Pemuda Pakatan Harapan membuat laporan SPRM kerana mahu memastikan maruah accountability dan integriti PDRM dikembalikan. Nah, cabaran Taqiyuddin itu disambut dengan penuh tanggungjawab oleh Pemuda Pakatan Harapan. Tak rasa malu ke apabila anak muda nampak segala kebejatan kalian? Sedangkan sepatutnya pemimpin yang lebih tua, usianya lebih matang dan harus menjadi pembimbing kepada anak muda. Sekarang apa lagi alasan kamu, Taqiyuddin Hassan? Jangan lupa rakyat sentiasa mendengar dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat menjalani ibadah puasa.